Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Baik, untuk itu bersama tetamu di studio pagi ini, selamat datang dan terima kasih Dr. Zalina Mahmud yang merupakan pakar perubatan, transfusi dan juga Ketua Bahagian Produksi dan Pengurusan Bekalan Darah Pusat Darah Negara. Sering kita bawakan topik perbincangan tentang pentingnya untuk sentiasa memastikan stok bekalan darah negara mencukupi, dan kami juga dimaklumkan sekarang ini negara berhadapan dengan situasi kekurangan stok dan malah bekalan darah jenis O dan B HSA juga semakin menyusut. Mungkin doktor boleh berikan sedikit pengenalan kepada para penonton bagaimana situasinya sekarang. Okey. Terima kasih kerana mengundang Pusat Darah Negara untuk berkongsi maklumat terkini berkenaan dengan bekalan darah negara sekarang. Alhamdulillah, selepas terutamanya selepas musim perayaan yang lepas, kita menyaksikan bekalan darah ataupun kutipan darah semakin baik, semakin hari semakin baik, dan pada masa sekarang bekalan ataupun stok darah memang berada dalam keadaan yang selamat. Sebab kita ada paras-paras bekalan stok, so pada masa kini bekalan darah adalah pada paras selamat. Yang disebutkan tadi tu mungkin stok ataupun keadaan semasa sebelum ini tapi kita memang menyaksikan selepas musim perayaan, orang ramai telah mula keluar, dah habis cuti kan, so dah start menderma darah kembali, dan itu sangat membantu dalam memastikan ataupun untuk top up kita punya stok bekalan darah lah. Itu yang terkini. Mengikut perbincangan dengan salah seorang juga doktor dari Pusat Darah Negara sebelum ini, ada jenis-jenis darah khas yang rare, yang agak sukar untuk ditemui. Bagaimana pula usaha untuk memastikan bekalan darah itu juga sentiasa berada di tahap yang optimum? Okey. Untuk bekalan darah ganjil, kita di Pusat Darah Negara mempunyai apa yang kita panggil database untuk rare blood group ni, dan disebabkan dia adalah ganjil, pesakit yang mempunyai darah ganjil juga adalah sangat sedikit, tidak seperti kumpulan darah yang biasa. So kita hanya memastikan stok darah kumpulan ganjil ini berada pada paras optima sahaja. Dan kita sangat menggalakkan penderma darah ganjil ni menderma darah hanya bila diperlukan. Maksudnya bila kita ada kes, ada pesakit yang memerlukan, baru kita akan kontak penderma darah ganjil ini. Ini untuk memastikan pada bila-bila masa kita perlukan, kita ada penderma yang bersedia untuk menderma darah lah. Kita tidak menggalakkan mereka menderma secara berkala setiap 3 bulan seperti kumpulan darah yang biasa. Sebab sangat istimewa, sangat susah nak dapatlah kalau kata ada keperluan. Mengikut rekod maklumat data yang ada pada Pusat Darah Negara, adakah terdapat peningkatan dari segi masyarakat yang tampil untuk menderma darah? Secara umumnya bila kita lihat daripada tahun 2019 hingga 2021, kadar pendermaan darah di Malaysia adalah sebanyak 2.2 hingga 2.3%. Kami mensasarkan kadar pendermaan boleh meningkat sehingga 3.5 ke 4%, bagi memastikan apa yang kita panggil self-sufficiency. Dan pelbagai usaha kita jalankan, kita tak pernah jemu dalam mengadakan promosi dan juga awareness program dan kita ada banyak kerjasama bersama agensi swasta dan agensi kerajaan juga, smart partnership lah, untuk memastikan promosi dan awareness ini sentiasa berterusan. Bagaimana pula dengan syarikat-syarikat korporat, konglomerat gergasi yang juga ada warga kerja mereka sendiri yang mungkin boleh jadi penderma darah? Kita
selain daripada agensi swasta kerajaan tu, kita juga ada smart partnership ya bersama syarikat-syarikat swasta dalam agenda tanggungjawab corporate social mereka, CSR. CSR ada program CSR, mereka ada menganjurkan program-program dema darah sama ada di tempat mereka, di fasiliti mereka, ataupun mereka datang secara berkumpulan di pusat-pusat pendemaan statik lah. Contohnya di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak, kita ada di Puspanita Putrajaya. Bagaimana pula untuk mereka yang belum pernah lagi mengenali ramai rakan-rakan dan juga ahli keluarga menderma darah, tapi mereka masih belum lagi berani untuk tampil menjadi salah seorang penderma. Apa antara info yang perlu mereka tahu sebenarnya, doktor? Sebab untuk mereka tampil, mereka juga perlu diberikan pengetahuan yang secukupnya. Jadi apa yang mereka perlu tahu? Di pihak Pusat Darah Negara kami menyediakan garis panduan sebenarnya yang berkongsi maklumat dari segi persediaan sebelum menderma darah. Ada persediaan yang kita kena tahu semasa menderma darah dan juga selepas menderma darah. Contohnya untuk persediaan sebelum menderma darah, satunya memang kena pastikan kita sihat tubuh badan, tak ada demam, sesema dan tidak mengambil sebarang ubat lah. Dan kita juga perlukan tidur yang cukup, sekurang-kurangnya 5 jam malam sebelum kita derma itulah. Dan seterusnya kita perlu memastikan kita dah mengambil makanan dan minuman sekurang-kurangnya 4 jam sebelum menderma darah. Untuk memastikan badan kita tak terkejut bila kita kehilangan darah tu yang kita dermakan, dan untuk mengelakkan sebenarnya reaksi daripada pendermaan. Biasanya kalau terutamanya yang first time pertama kali tu, dia boleh dapat pening contohnya. Persediaan ini memang sangat penting untuk memastikan proses pendermaan tu berjalan dengan lancar. Dan kita juga galakkan sejurus sebelum menderma darah untuk mengambil air putih. Air mineral contohnya, dan ini memang terbukti dapat mengurangkan risiko reaksi tadi, contohnya macam pening. Untuk yang pendermaan ataupun penderma yang biasanya mereka tak ada masalah sebab dah biasa kan, every 3 month you dah donate. So untuk pertama kali ni memang sangat-sangat digalakkan membuat perancangan supaya kita bersedia dari segi mental, fizikalnya kita bersedialah, dan membuat persediaan yang rapi macam tadilah, tidur cukup, sihat semua. Sering kita dengarkan pitam, pening dan sebagainya memberikan konotasi negatif kepada usaha untuk menderma darah itu sendiri. Tapi apa sebenarnya manfaat dari segi kesihatan, doktor? Kenapa ia begitu baik untuk kita yang boleh menderma darah, dan dari segi faedah itu apakah antara yang diketahui oleh para penonton? Sebab tu saya cakap tadi, persediaan sebelum menderma darah tu sangat pentinglah ya. Dari segi kebaikan, asas pendermaan darah ni adalah untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan transfusi darah. So itu kita punya foundation lah. Tapi sebagai menghargai sumbangan penderma darah, kita juga mengadakan ataupun memberi sedikit keistimewaan lah, contohnya kemasukan ke hospital, KKM secara bercuma, bergantung kepada kekerapan menderma darah lah. Di samping tu, semasa proses pendermaan darah itu juga kita dapat sedikit sebanyak membuat pemeriksaan kesihatan. Antaranya kita boleh tahu jenis kumpulan darah kita, tahap hemoglobin. Tahap hemoglobin ini sangat penting dalam menentukan sama ada kita layak ataupun tidak untuk menderma darah pada hari berkenaan. Contohnya untuk wanita, sekurang-kurangnya paras mesti 12.5 gram. Dan lelaki kena tinggi sikitlah, 13.5. So kita ada pemeriksaan tu, dan juga kita ada pemeriksaan tekanan darah. Ini keistimewaan ataupun faedah yang kita dapat bila kita menyertai program menderma darah lah. Di samping tu, kajian juga menunjukkan bahawa dengan menderma darah kita boleh mengurangkan risiko contohnya kardiovaskular ya, menambah baik fungsi kardiovaskular kita. Dan juga sebenarnya dengan menderma darah, setiap kali kita menderma darah kita boleh membakar almost 600 to 650 kalori. Ya. Yang mana itu bersamaan dengan you kena jog kan 10 km. Ya. Lebih sikit, 12 km. So itu antara faedahnya lah. Di samping itu, bila kita menderma darah, badan kita secara automatik akan menghasilkan sel-sel darah merah yang baru, yang mana yang ini akan menjadikan kita lebih sihat, lebih produktif. Itu antaranya.
juga ada penonton yang ingin tanyakan kepada doktor tentang aspek usia. Apakah aspek usia itu memberi kesan kepada boleh atau tidak seorang itu mendema darah? Seusia muda mana, dan untuk warga emas apakah ada usia maksimum untuk mendema darah? Usia ataupun umur ni antara kriteria yang perlu dipenuhi untuk melayakkan seseorang mendema darah ya. Seawal 17 tahun kita sudah boleh mendema darah dengan syarat ada konsen lah, ada kebenaran bertulis daripada ibu bapa ya. 17 tahun dan sehingga 60 tahun. Okey, untuk mendema kali pertama. Tapi kalau seseorang itu telah biasa mendema darah secara berkala, dia boleh mendema sehingga 70 tahun. Tapi bila dah sampai umur 60 tahun tu, mereka perlu melakukan pemeriksaan kesihatan berkala lah secara tahunan, dan ini perlu dibawa bersama-sama semasa mereka ingin mendema darah lah, untuk kita pastikan yang mereka fit sihat untuk mendema darah. Bagi mereka yang tidak berada berdekatan dengan pusat darah negara dan mungkin terlepas daripada acara-acara yang turut meletakkan mendema darah sebagai salah satu itinerary mereka. Jadi ke mana mereka boleh pergi untuk menjadi sebahagian daripada mereka yang mendema darah ini? Okey. Kita ada beberapa pusat pendemaan estetik ya. Contohnya di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak. Kita juga ada di Putrajaya, Sepanjang Tempuri, di Mid Valley dan juga di Wan Utama. Ini adalah pusat kutipan estetik lah. Dan di samping itu kita juga ada kempen-kempen darah bergerak yang kita adakan setiap hari di pelbagai tempat, termasuk mall, pejabat-pejabat, universiti, kolej, semua ada. Ya. Selain dari yang di luar Lembah Kelang, mereka boleh ke pusat-pusat kutipan hospital negeri lah. Almost semua negeri ada menyediakan fasiliti untuk kutipan darah lah sebenarnya. Untuk kesimpulan doktor, ucapan doktor kepada para penonton dan apa pula antara usaha promosi Pusat Darah Negara selepas ini? Okey. Sebenarnya hari ini kita menyambut Hari Pendema Darah Sedunia 2020 ya. So tema pada tahun ini adalah dema darah, kukuhkan perpaduan. Dan kita melihat slogan ataupun tema pada tahun ini sangat bertepatan ya dengan suasana masyarakat majmuk di negara kita yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama. Untuk promosi dan sambutan hari ini, Pusat Darah Negara menjadi tuan rumah sambutan peringkat kebangsaan ya. Tapi memandangkan kita masih dalam fasa endemik, so sambutannya masih secara maya lah, secara virtual. Tapi kita ada anjurkan aktiviti bersemuka juga di Pusat Darah sendiri. Contohnya kita ada booth-booth kesihatan, saringan kesihatan mental, kita ada booth dema organ, berhenti merokok ya, dan juga aktiviti mewarna serta esei lah, menulis esei. Untuk promosi, kita memang sentiasa mempertingkatkan promosi dan juga kesedaran lah untuk diberikan kepada masyarakat. Selain daripada promosi, maksudnya kita memang menggunakan sepenuhnya media sosial yang ada. PDN ada Facebook, Twitter, Instagram. Kita juga mengadakan smart partnership seperti yang saya maklumkan tadi bersama agensi swasta dan juga kerajaan untuk memastikan promosi ini sentiasa sampailah kepada masyarakat kita. Baik. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita baru saja berbicara dengan Dr. Zalina dari Pusat Darah Negara. Banyak telah dikongsikan dan diharapkan boleh memberi keyakinan lagi kepada mereka yang belum lagi mendema darah sebelum ini.